Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang konflik Arab-Israel di bawah tajuk Faktor Mengapa Perang 6 Hari Terjadi Antara Arab dan Israel. Dan seterusnya, kami juga turut mengupas kesan perang tersebut. Sebelum kami memulakan pembentangan kami pada hari ini, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama, Ahmad Faridi Firdaus bin Maulidin. Dan yang kedua, Amir bin Muhammad Zohri. Seterusnya, yang ketiga, An-Nur Najiha binti Muhammad Izir. Dan seterusnya, Nur Kamarina binti Baharudin. Dan yang terakhir, Nurul Ashikin binti Arjimin. Oke, saya akan membentangkan tentang pengenalan mengenai Perang 6 Hari. Oke, Perang 6 Hari 1967 berlaku dari 5 Jun 1967 sehingga 10 Jun 1967. Perangan ini telah dimenangi oleh Israel dengan kekuatan ketenteraan dan kebijaksanaan strategi Israel dalam serangan ke atas ketenteraan negara-negara Arab. Perang 6 hari ini berlaku antara Israel dengan sekutu negara-negara Arab seperti Mesir, Syria, dan juga Jordan. Perang 6 hari ini adalah satu siri peristiwa yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Alright, konflik ini menunjukkan kepentingan intelek, strategi dan risiko dalam menentukan kemenangan pertempuran. Sebaliknya, ini akan menumpukan pada rancangan ketenteraan Israel. Oke, seterusnya mengenai konsep. Oke, konsep konflik ialah pertempuran antara pihak atas barangan yang terhad seperti nilai, kedudukan, kuasa dan juga lain-lain lagi. Bukan hanya untuk keuntungan, tetapi juga untuk menakluki pihak lawan melalui kekerasan atau ancaman. Fisher mentakrifkan konflik sebagai hubungan antara dua atau lebih pihak, individu atau kumpulan yang mempunyai atau percaya mereka mempunyai matlamat yang tidak serasi. Konflik timbul akibat ketidakseimbangan dalam dua hubungan sosial, seperti kedudukan sosial yang tidak sekata ataupun setara, uang dan juga peluang, yang semuanya membawa kepada prasangka. Ingat kembali sejarah Perdana Menteri pertama Israel, yaitu David Ben Gurion, yang menubuhkan negara Israel pada 14 Mei 1948, yang membawa kepada perubahan politik dan ketidakseimbangan kuasa. Latar belakang Perang 6 Hari dipengaruhi 4 faktor. Yang pertama ialah warisan perjanjian Kitab Lama Bible, di mana Bible telah menyatakan Palestin milik Israel. Di dalam ayat Kejadian 15:18 di Bible, Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan Abram dengan menyatakan, kepada keturunanmu aku akan memberikan negeri ini dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Yang kedua ialah deklarasi Balfour, di mana Britain telah memberi kebenaran bagi penubuhan negara Israel, di mana ianya bertujuan untuk memberi penyelesaian kepada dilema pelarian Yahudi yang pulang ke tanah air. Akibat daripada itu, bara dilema itu mencetuskan api konflik antara Yahudi dan Arab. Deklarasi Balfour dikeluarkan berikutan dengan termeterainya perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1917, setahun sebelum berakhirnya Perang Dunia Pertama. Yang terakhir ialah pembagian wilayah Palestin, di mana PBB telah membagikan dua kawasan Palestin untuk mengasingkan orang Arab yang beragama Yahudi. PBB juga telah mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai bandar antarabangsa. Ini dapat mengurangkan ketegangan di rantau itu buat sementara waktu. Britain telah meninggalkan Palestin pada tahun 1948, lalu menyebabkan konfrontasi antara Yahudi dan Israel meletus. Orang Arab mentadbir negara sekitar Baitul Maqdis, manakala orang Yahudi di Baitul Maqdis telah dikepung. Israel berjaya menembusi tanah tinggi Yudea dan membebaskan Baitul Maqdis daripada kepungan orang Arab. Seterusnya adalah faktor Perang 6 Hari. Isu pengiktirafan kemerdekaan merupakan faktor awal terjadinya Perang 6 Hari. Pengiktirafan kemerdekaan terhadap penubuhan negara Israel di bumi Palestin melalui Deklarasi Balfour 1948 telah menerima tentangan yang hebat dari negara-negara Arab, kerana bagi mereka Israel hanyalah negara asing yang secara tiba-tiba wujud di Palestin. Keengganan negara-negara Arab bagi mengakui penubuhan negara Israel menyebabkan berlakunya pertempuran di antara negara-negara Arab dan Israel. Pertempuran ini sebagai tanda bantahan
kesetujuan negara-negara Arab terhadap pengiktirafan PBB ke atas Israel di Timur Tengah dan sebagai tanda penolakan terhadap pencabulan hak asasi manusia di Palestin. Isu sumber air menjadi faktor lain terjadinya Perang 6 Hari. Sumber air telah menjadi salah satu kepentingan negara dan Israel perlu memastikan bekalan air negara mereka terjamin. Israel telah melaksanakan projek bekalan air di lembah Jordan dan tindakannya telah memberi impak negatif terhadap hubungan Israel dengan Jordan dan Syria. Keadaan ini berlaku kerana Israel bertindak mengalihkan aliran sungai Jordan masuk ke pergunungan Niger dan ke beberapa kawasan lain di dalam wilayah Israel. Situasi yang sama turut berlaku kepada Syria apabila Israel mengempam air dari Tasik Tiberia dan Bukit Golan. Jordan dan Syria dengan sokongan Mesir mula membangunkan projek pengairan baru bagi menyekat laluan air yang telah dialihkan oleh Israel. Ketegangan di antara negara-negara ini telah menjerumus kepada pertempuran kecil di sepanjang sempadan Israel-Syria dan Israel-Jordan. Seterusnya, isu sempadan turut memainkan peranan dalam terjadinya Perang 6 Hari. Syria dan Jordan telah mendakwa Israel menceroboh masuk ke wilayah jajahan mereka dan ke kawasan zon bebas tentera DMZ, ekoran dari tindakan Israel yang mengalihkan aliran sungai Jordan, Tasik Tiberia dan Bukit Golan, dan kerana projek pembinaan bagi penempatan warga Israel. Israel turut menuduh Jordan dan Syria sebagai penyumbang kepada gerakan-gerakan Islam yang melancarkan serangan ke atas Israel. Kemuncak tercetusnya Perang 6 Hari berlaku ketika Mesir menerima amaran dari Kesatuan Soviet bahawa Israel sedang memindahkan tenteranya ke sempadan Syria dan akan melakukan serangan penuh ke atas Syria. Namun, tinjauan yang telah dilakukan oleh Lieutenant General Muhammad Fauzi tidak melihat sebarang penempatan dan pergerakan ketenteraan dari pihak Israel seperti yang didakwa oleh Kesatuan Soviet. Namun, laporan penemuan beliau tidak memberi sebarang kesan terhadap pergerakan ketenteraan Mesir ke Sinai. Keputusan yang dilakukan oleh Mesir dilihat tergesa-gesa dan menyebabkan objektif Presiden Nasir yang ingin menghalang serangan Israel ke atas Syria berubah menjadi cabaran langsung kepada status quo. Oleh itu, hasil daripada rundingan dan undian dari para pemimpin Israel membawa kepada tercetusnya Perang 6 Hari Arab Israel pada 5 Jun 1967. Saya akan membentangkan kesan-kesan Perang 6 Hari 1967. Antaranya ialah perang tersebut telah menyebabkan banyak kemusnahan dan kematian. Jumlah kematian penduduk Mesir, Syria dan Jordan yang mewakili negara Arab dalam peperangan tersebut mencatat jumlah yang lebih tinggi berbanding dengan pihak lawan, iaitu Israel. Kesan perang tersebut juga menunjukkan kekalahan Pakatan Negara Arab yang diketuai United Arab Republic bertempur dengan Israel telah memperlihatkan kekalahan yang dahsyat bagi orang Arab. Selain itu, kesan perang tersebut juga menyebabkan penduduk Palestin kehilangan hak ke atas tanah mereka. Sebahagian wilayah penduduk Palestin telah dirampas dan dikuasai oleh orang Israel. Perampasan Israel ke atas tanah suci masyarakat Muslim iaitu Baitul Maqdis di bahagian timur juga merupakan kesan daripada peperangan tersebut. Penaklukan Israel ke atas Baitul Maqdis telah mengotorkan kesucian tanah ini dan mereka turut merampas tanah-tanah orang Arab Islam di kawasan tersebut serta menghancurkan hampir sebagian besar penempatan di kawasan tersebut. Seterusnya, kesan Perang 6 Hari terhadap orang Israel. Antaranya ialah keupayaan Israel telah diiktiraf kerana dapat menguasai kawasan-kawasan yang selama ini menjadi medan pertelingkahan. Selain itu, kesan perang ini turut memperlihatkan nama Israel yang telah diangkat sebagai negara yang bijak mengatur strategi peperangan dan ianya mulai dikeruni selepas keberhasilan mereka menumpaskan sekutu tanah Arab iaitu Mesir, Jordan dan Syria. Kesimpulannya, Perang 6 Hari 1967 menunjukkan bahawa konflik boleh dimenangi walaupun ketika berhadapan dengan lawan yang lebih besar dengan perancangan rapi dan taktik yang sangat baik. Beberapa pendekatan telah diambil untuk menamatkan perang ini. Dalam situasi ini, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB telah mengeluarkan revolusi dalam usaha untuk mendamaikan kedua-dua kumpulan yang bertentangan, tetapi tidak apa yang berlaku. Perang ini berakhir pada 11 Jun 1967. Kejayaan Israel dalam peperangan itu telah memberi impak yang dramatik kepada penduduk Palestin khususnya dan negara Arab amnya. Anggaran jumlah kematian di pihak Israel ialah 777, manakala jumlah sebenar di pihak Mesir
Syria dan Jordan tidak diketahui. Perang 6 hari Arab Israel ini dilihat sebagai konflik berdarah yang telah meragut banyak nyawa dan memusnahkan banyak aset tentera. Akhir sekali, pihak Israel yang memenangi perang itu dipercayai hasil daripada bekalan senjata serta sokongan moral daripada Amerika Syarikat dan Britain. Perang 6 hari Arab Israel 1967 menyaksikan Israel merampas tanah suci masyarakat Islam iaitu Baitul Maqdis di timur. Sekian, terima kasih.